Okey, jadi hari ini kita akan masuk ke bahagian pembesaran. Okey, sambungan daripada yang sebelum ini. Okey, jadi sebelum ini kita hanya lihat kekongruenan. Okey, masih ingat kongruen? Kongruen ialah uh, atau kita kata bentuk dan saiz, panjang, sisi dia, sudut semua mesti sama. Okey. Saiz, panjang sisi semua tu sama. Tapi dia boleh berubah kedudukan. Dia boleh pusing, dia boleh bergerak. Okey, itu ialah kongruen punya. Kemudian satu ialah serupa. Okey, serupa. Kalau serupa, dia bentuk lebih kurang sama. Tetapi bentuk sama, saiz dia berubah. Okey, jadi pembesaran sebenarnya adalah salah sejenis daripada serupa. Okey, sebab bentuk dia sama. Tetapi saiz dia berubah. Okey, apabila kita tulis ataupun menjelaskan satu pembesaran, kita perlu ada pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okey, jadi kamu rujuk kepada rajah ini. Apa maksud pusat pembesaran? Okey, pusat pembesaran merujuk kepada asal di mana objek itu membesar. Okey, macam ni lah kamu dalam sains kamu belajar cahaya kan? Betul tak? Bila kamu letak satu lilin contohnya dekat sini, apabila kamu letakkan torchlight dekat sini, okey, sinarkan cahaya, kamu akan nampak bayang-bayang lilin ini berada di atas dinding. Sains kamu belajar, betul tak? Okey. Jadi ini sebenarnya adalah satu situasi pembesaran. Okey, di mana torchlight kamu, lampu suluh kamu adalah pusat. Ini adalah pusat. Ini adalah objek dan ini adalah image. Ada belajar tak yang ni dalam sains? Ada kan? Jadi benda yang sama lah. Okay, actually kamu boleh gabungkan sains dengan matematik. Cuma bezanya ialah sains kamu mengkaji fenomena. Okay, macam mana terjadi. Lepas tu sains kamu akan tengok lah, kan, betul tak? Tapi dalam matematik, kita lebih kepada pengiraan. Saya tak suruh buat eksperimen. Tapi daripada eksperimen ini, nanti saya akan buat kiraan. Itu yang kita buat. Jadi sains dengan matematik mereka adalah saling bantu-membantu. So nanti dalam sains kamu mungkin akan tengoklah dekat sini. Okey, contoh ini 1 meter. Di sini 3 meter. Jadi dalam matematik kita akan kira lah berapa pembesaran dia. Berapa faktor skala dia. Tapi dalam sains kita tak tengok. Okey, kita tak kira faktor skala. Matematik kita kira. Itu beza dia. So benda yang sama. Kamu pernah tengok dah sebenarnya. So dalam sains kamu buat eksperimen. Betul tak? Okey, saya nak tanya. Kalau yang ini lagi dekat, apa terjadi? Kalau lilin itu kita bawa lebih dekat dengan pusat, apa terjadi? Dia akan jadi lebih besar, betul tak? Dan lebih jelas. Kalau lilin dia dekat sini, okey, dia akan jadi kabur. Itu yang kamu kaji hubungan. Matematik kita kaji nombor. Okey. Jadi kita lihat ya, apa yang kita perlu. Pertama ialah kita perlu pusat pembesaran. Kita kena tahu dia berada di mana. Okey. Kita perlu lihat dia berada di mana. Kemudian ialah faktor skala. Okey. Faktor skala ialah betapa besarnya. Betapa besarnya objek ini berubah. Okey. Objek ialah yang asal, image adalah yang selepas melalui pusat pembesaran. Okey, berapa besarnya?
Okey, jadi di sini dia ada bagi dalam bentuk ayat. Okey, so faktor skala dia. Okey, faktor skala. Yang ni faktor skala. Kamu boleh catat faktor skala ialah dia guna simbol K lah. Okey, dia boleh gunakan jarak. Okey, jarak dari image. Okey, kemudian ialah jarak objek. Okey, dari P. Maksudnya jarak ini. Okey. Kemudian jarak objek ialah yang ni. Sentiasa ingat image mesti sentiasa berada di atas. Objek mesti sentiasa di bawah. Ini jangan terbalik. Okey, yang ini kamu kena hafal lah. Objek sentiasa di bawah, image sentiasa di atas. Okey, tadi saya kata dah, slide kita boleh gunakan jarak titik dari P ataupun kamu boleh tengok panjang. Ini yang kita selalu buat. Okay, kita kira panjang ini. Dengan panjang ni, kita bahagi. Ini yang kita buat pada kelas-kelas yang sebelum ini. Okey, kita ada lihat kan? Okey. Di sini adalah hubungan bagi kedudukan image dia. Okey, yang ini pun saya pesan kamu dah salin kan? Okey, jadi cikgu hanya menjelaskan sahaja. Pertama, kita lihat nombor dulu. Apa maksud nombor-nombor di sini? Okey. Kosong. Okey. Tidak ada kosong. Tidak boleh kosong. Yang penting, yang dekat tengah-tengah ialah K sama dengan 1. Apa maksud K sama dengan 1? Sama size. Size. Dan dia adalah berada betul-betul di sini. Objek dengan image di tempat yang sama. Ini objek dia. Dia tindih di atas. K sama dengan 1. Okay, kemudian kita lihat kalau dia adalah ini lebih kurang sama kan, tapi dia negatif. Jadi apa maksud negatif? Negatif bermaksud lawan arah. Okey, lawan arah. Jadi tadi P dekat sini, objek dekat sini, kalau K sama dengan 1, dia akan berada di sini. Tetapi sekarang bila K sama dengan negatif 1, dia akan berada di arah yang berlawanan. Okey, sorry, di sini. K sama dengan 1, K sama dengan negatif 1. Arah yang berlawanan, bertentangan dengan dia. Tetapi size masih lagi sama. Sebab apa? Sebab K sama dengan 1. Okey, dua ini. Boleh faham? Cikgu akan terangkan yang berkaitan dulu. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Pertama, kita akan lihat yang K sama dengan 1. Apa maksud K sama dengan 1? Sama size. Okey, sama size. Okey, kalau dia positif 1 pada arah yang sama. Arah yang sama. Okey, kalau negatif 1 dia adalah arah bertentangan. Okey, arah bertentangan. Objek di sebelah kiri, image di kanan. Kalau objek di kanan, image di kiri. Dia lawan lah. Kalau dia positif, dia arah yang sama. Okey, so far boleh ikut? Okey, boleh ya. Jadi kita lihat yang kedua pula. Okey. Kalau dia adalah lebih besar daripada 1. Okey, lebih besar daripada 1. Tadi kata 1 maksudnya sama size. Okey, size sama. Kalau lebih besar, contohnya K sama dengan 2, K sama dengan 3 dan sekian. Okey, lebih besar maksudnya image akan lebih besar. Boleh faham? Image akan lebih besar. Lepas tu sebab dia positif, dia pada arah yang sama. Okay. Siapa yang lebih kurang sama dengan yang ini? Yang ni. Mungkin ada pelajar akan tanya, cikgu ini lebih besar, ini lebih kecil. Okey, kelas.
apa nombor yang lebih kecil? Okey, sama dengan garis nombor ni 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nombor yang lebih besar daripada 1 di sini iaitu 2, 3. Tetapi nombor yang lebih kecil adalah yang ni, iaitu K sama dengan negatif 2, K sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Dan cuba kamu perhatikan yang kita lihat negatif itu, negatif adalah merujuk kepada arah bertentangan. Negatif adalah arah bertentangan. Kalau kita nak tengok saiz, dia adalah rujuk kepada nombor sahaja. Sama juga kes ini nombor dia nombor besar. Asalkan nombor dia besar, imej dia akan jadi lebih besar. Nampak? Okey. K sama dengan 1 sama saiz. K nombor dia besar daripada 1, imej akan jadi lebih besar. Okey, imej akan jadi lebih besar. Positif arah yang sama, negatif arah bertentangan. Okay. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Okey, kita dah belajar dua kumpulan kan? Satu kumpulan yang sama saiz, satu kumpulan yang lebih besar. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau tadi 1 kan? Kalau dia di antara 0 hingga 1, iaitu kamu kebanyakan lihat dia adalah pecahan. Pecahan. Contohnya 1/2. Apa maksud 1/2? Setengah. Setengah. Saya nak buat satu Lego, saya kata Lego sepijik muka Liana. Kalau Liana besar ni, contohnya Liana. Jadi bila saya buat Lego tu, saya kata saiz dia ialah separuh. Separuh. Maksudnya Lego ini Lego ini saiz dia ada separuh daripada orang sebenar. Itu maksud dia. Okey? Jadi kita lihatlah dia dalam bentuk pecahan. So, kalau bentuk pecahan, yang dua ni, pecahan. Pecahan bermaksud saiz dia kecil. Ingat, saiz dia lebih kecil. Pecahan saiz dia lebih kecil. Jadi sama juga jika dia positif di arah yang sama, kalau dia negatif arah bertentangan. Okey? Boleh ikut? Boleh ikut? So, saya rasa nota kamu nanti kamu boleh gunakan marker pen ke, pensel warna ke, kamu boleh buat warna pun boleh. Okey, iaitu saya ulang K sama dengan 1 sama saiz. Okey, arah sama. K sama dengan negatif sama saiz tapi arah bertentangan. Boleh? Ini adalah dipengaruhi oleh positif dengan negatif, iaitu arah sama atau arah bertentangan. Okey, kumpulan kedua lebih besar dengan yang ni. Okey, saiz dia akan jadi lebih besar. Okey, arah sama atau arah bertentangan bergantung kepada positif dengan negatif. Okey, so ini positif, ini negatif. Boleh? Kumpulan yang ketiga iaitu bentuk, yang ini ialah bentuk pecahan. Kalau pecahan lebih kecil. Okey? Lebih kecil. Jadi siapa yang menentukan arah dia sama atau bertentangan? Rujuk kepada nilai kamu sama ada dia adalah positif atau negatif. Okey, clear?
Ada soalan nak tanya? Tidak ada. So kalau tak ada, maksudnya kita akan masuk kepada soalan pengiraan lah. Okey, lain kita lihat soalan ini. Contoh 8. Okey, contoh ni kamu tak perlu salin lah sebab payah kamu nak lukis kan. Yang penting kamu tumpu perhatian di sini cara untuk buat. Okey, nanti latihan kamu kena buat. Okey, latihan kamu kena salin lah daripada buku. Okey, buat dekat buku berkotak. Okay, kalau buku latihan kamu memang buku berkotak, kamu lukis saja. Kalau kamu tidak ada buku berkotak, kamu boleh gunakan cari buku tahun lepas ke ataupun adik-adik kamu form 3 ke yang tak guna lagi, kamu koyak, kamu buat, lepas tu kamu lekat pun boleh. Okay, di sini saya rasa buku berkotak berpetak-petak tu lebih sesuai lah. Sebab graf, kalau kita lukis graf, sama ada dia akan jadi terlalu kecil, dia akan jadi terlalu besar. Susah sikit. Okay? Guna buku lebih, yang berpetak-petak tu lebih sesuai. Kita lihat contoh 8. Okay, contoh 8 dia kata di sini kita ada 3 objek dan 3 image. Okay, jadi macam mana kita tahu yang mana satu ialah objek, yang mana satu ialah image? Okay, dalam gambar raja ini, yang warna biru itu ialah objek lah. Okay, yang pink itu adalah image. Macam mana cikgu tahu? Sebab, kamu nampak tak? Yang ni. Ini R. Ini R ini dia ada satu tanda dekat atas. Okay, yang ada tanda inilah image. Okay, boleh? Jadi bila kamu nak cari, kamu cari. Tengok ada tanda ni, dia image. Kalau yang tak ada, yang original ialah objek. Okay, setakat ni ada soalan nak mula? Okay, so dia kata perihalkan. Perihalkan. Maksudnya dia nak suruh kita tulis bentuk ayat. Okay, tulis bentuk ayat dia. Okay, jadi bila kita perihalkan, kita perlu ada 2 perkara penting. Actually 3 lah. Satu ialah nama dia lah. Nama dia pembesaran. Okay. Lepas tu yang kedua ialah kita kena tulis apakah faktor skala. Berapa besar dia image tu, berapa besar dia berubah. Okay. Kemudian ialah pusat pembesaran. Okay. So yang ini kalau kamu tak mau tulis dalam bentuk ayat pun tak apa. Boleh koma-koma. Okay. Okay, kita lihat soalan pertama. Okay, soalan pertama. Objek ABC. Kat mana? Cari dulu. Grup ini. Dah tak? Okay. Boleh? Jadi pertama, kita nak lukis. Okay. Pertama, menentukan pusat. Pusat senang. Pusat senang. Okay. Kamu akan sambungkan titik yang sepadan. Ini C kan? Sepadan. Kamu guna pembaris. Sambung. Okay. Kita semua ada buku teks di tepi tak? Kita buat bersama-sama boleh? Ada buku teks tak? Ada, teacher. Ambil buku teks. Okay, ambil buku teks. Lihat muka surat 139. Boleh? Syafiqah, Sidik, Intan. Baik, ambil buku teks. Buka muka surat 139. Bawa pembaris, pembaris dengan pensel. Jangan guna pen. Buku teks jangan kita conteng lah. Orang lain nak guna kan. Kamu buat dengan ringan saja. Guna pensel, buat dengan ringan je. Nanti kita padam. Kalau tak nanti adik-adik kita tahun depan dia tak boleh guna. Kita kena jaga buku.
Macam mana? Boleh tak kamu sambung? Okey, semua ada buku dah. Guna pembaris dengan pensel, kamu sambung titik yang sepadan. Sambung. Lepas tu bagi tahu cikgu, apa jawapan dia? Apakah pusat dia? Skala dia. Kamu kena cuba buat sebab nanti SPM pun kamu kena lukis seperti ini juga. Buat panjang tak apa, buat panjang tak apa. Kita sambung. Yang baru masuk Alia. Okay, ambil buku teks muka surat 139. Kita cuba buat aktiviti ini. Okay, sambung. Lepas tu Abby, saya sambung. Apa yang kamu jumpa? Okay, semua berjaya buat? Boleh nampak apa yang cikgu buat? Nah, cikgu pun cuba buat. Kamu guna pembaris buat juga. Kita kena hands on kita buat bersama-sama. Baru kamu boleh nampak dengan jelas. Halo, tengah buat ataupun tak faham ke, kena bagi tahu tau. Ya. Tengah buat. Okey. Tengah buat tak apa. Okay, Alia tahu apa kita kena buat? Kita buka muka surat, buku teks 139. Okay. Lepas tu, kita belajar pembesaran ni, kita nak lihat di mana pusat dia. Okay, di mana pusat dia. Jadi soalan pertama kita lihat yang ini dulu. Ini adalah segitiga ABC. Okey, jadi kita akan lihat pusat, sambung semua titik yang sepadan. C sambung C, B sambung B, A sambung A. Okey, pastikan kamu dapat rajah ataupun garis-garis seperti yang saya buat. Okey, kalau sudah bagi tahu ya. Cuba buat cikgu pergi ambil buku kejap.
Okay, kelas. Semua dah siap belum? Ya, Intan? Okay, dah siap. Good. Jadi di sini kita akan baca dia punya koordinat. Rujuk soalan ini, dia gunakan sifar 5, 10 kan. Bermaksud satu kotak tu satu lah. Okay, satu kotak dia satu. Ini bukan graf. Okay, ini bukan graf. Jadi dia takkan buat yang kena bahagi-bahagi tu. Biasanya satu kotak sama ada satu atau dua. Macam tu je. So, apakah koordinat yang ni? Koordinat mesti baca X dulu. Lepas tu baru kita baca nilai Y. Betul? Okay, mesti baca X dulu. Lepas tu baru diikuti dengan nilai Y. Jadi di sini X dia ialah berapa? Di sini. 2 kan? Tetapi dia arah negatif. Jadi yang ini adalah negatif 2. Okay, Y dia berapa? Bawah ni. Bawah ni. Betul tak? Yang ni titik dia kan? Ini titik dia kan? Pusat dia. Ini pusat dia. Lepas tu dia membesar. Negatif 1. Ada masalah tak nak membaca skala, nak membaca pusat? Okay semua, pusat di sini, macam mana kita tulis? Okay, untuk soalan A, okay, kalau tak nak buat panjang-panjang pun, okay, tulis key point dia, pembesaran, okay, pusat, negatif 2, negatif 1, okay, lepas tu kita perlu ada faktor skala. Faktor skala berapa? Kita kena cari. Okay. Kamu boleh ukur. Okay. Contohnya kita rujuk titik B. Okay. Guna pembaris kamu ukur daripada pusat ke B. Ini untuk image. Kemudian dari pusat ke objek. Bahagi. Okay. Bahagi. Yang ni kena ukur. Tadi kita dah belajar kan? Ada 2 cara kan? Nah, jarak image. Okay. Cara kedua kita boleh cari untuk panjang sisi. Bagi saya rasa panjang sisi mungkin lebih senang.
Okey, jadi kamu lihat dekat sini, kalau panjang sisi, kita lihat dari sini saja. Yang ni. Jadi tak payah ukur, kita kira kotak dia. Okey, kita kira sahaja kotak dia. Boleh? Iaitu, saya akan lihat yang ni. Image kan? Kuning ni, image. Berapa kotak? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Kemudian kita lihat objek dia. Objek sini. Berapa? 1, 2, 3, 4. Boleh tak kelas? 4. Jadi seperti tadi saya kata, objek mesti di bawah, image mesti di atas. 6 kotak untuk image, 4 kotak untuk objek. Jadi kita ringkaskan ini adalah 3/2. Okey, maka faktor skala dia ialah 3/2. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke? Faham Betul Saya harap kamu betul-betul faham. Dan kita akan cuba buat soalan kedua iaitu objek RSTU. Kat mana pula? RSTU yang ini. Atas ni. Okey, jadi sekarang kelas boleh tak kamu cuba buat? Okey, pertama kita kena sambungkan garis R dengan R, U dengan U, S dengan S, T dengan T. Sambung dulu semua tu. Boleh? Cikgu bagi masa kamu buat. Okay? Buat ringan saja kamu conteng di atas buku. Lepas tu kita nak kenal pasti di mana pusat. Okay, di mana pusat. Boleh tak? Kita buat Kamu buat, lepas tu siap kamu bagi tahu.
So macam mana? Semua dah siap Okey, apa jawapan yang kamu dapat? Garis tu memang kena sama ke? Sama. Apa maksud sama? Saya terpesong ke sebelah kiri. Ke kiri? Kanan. Terpesong ke kanan. Yang penting ialah, contohnya kalau U ini mesti sambung dengan U. Titik ni mesti kena. Dua ni. Kena tak? Kena. Ha? Tak kena, teacher. Tak kena salah lah. Tak kena salah. Yang kita nak buat ialah kita sambung titik ni dengan titik ni. Titik T ni dengan titik T ni. Kita kena sambung. Garisan kamu mesti yang ni. Contohnya S ni saya letak. Saya lukis. Dia mesti, dia ke mana? Dia ke mana? Dia mesti lalu dekat S. Dia mesti lalu dengan S. Okay? Dia mesti lalu dengan S. Contohnya kalau saya buat yang T ni pula. Okay, T ini saya mesti lalu T. Okay, saya mesti lalu T. Dua-dua tu kena lalu T. Okay. Buat panjang pun tak apa. Tapi dia mesti lalu. Okay. Mesti lalu. Contohnya sini T, tengok T. Saya mesti. Garisan ini dia mesti lalu dua ni. R mesti lalu R. U mesti dengan U. Lepas tu kamu akan jumpa ke semua garis tu akan pergi ke satu tempat. Okay, Liana dapat buat tak? Syafiqah? Alia? Ada masalah ke? Boleh ya? Kalau kamu jumpa yang tak sama ke, kamu boleh tanya. Macam Sidik dia tanya. Dia tanya baru dia tahu di mana dia buat silap. Lepas tu kamu boleh buat pembetulan. So, apakah jawapan yang kamu dapat? Apakah pusat dia? Bagi yang dah buat tu. Okay, walaupun kamu mungkin lukisan akan kadang-kadang kita akan terpesong sikit ke. Okay, tapi kamu jangan risau. Kamu untuk soalan seperti ini, dia bukan soalan graf. Ingat tak, masa soalan graf, kalau dia dekat tengah-tengah tu, kita kena kira. Ini 1, ini 2. Jadi dekat tengah-tengah, kita kena letak dia 1.3 ke, 1.5 ke, okay? Untuk soalan ini, dia tidak ada perpuluhan. Okay? Tidak ada perpuluhan. Kalau contohnya pelajar buat, kamu buat macam ni. Contohlah, contoh. Tempat yang kamu kena ni dekat tengah-tengah. Kamu tengok dia dekat dengan sebelah mana. Kalau dekat dengan sebelah ni, kamu anggap yang ini sebagai jawapan dia. Okay? Kamu ubah sendiri. Dia sengit sikit-sikit pun tak apa. Okay? Contohnya kalau kamu kena dekat bahagian ni. Okay? Contohnya dekat sini. Jadi kamu ambil jawapan dia ialah yang ini.
Okey? Lihat dia dekat sebelah mana. Kalau dia dekat sebelah bawah, kita ambil yang ni. Dia ambil hujung saja. Dia tidak ada perpuluhan. Okey, soalan bab ini tidak ada perpuluhan. Okey, berapa pusat dia? Pusat dia di mana? Yang ni kan? Okey. Ni, apa nilai dia? Biasanya 10. X dulu, X dulu. Terbalik. X 10. X, mana ada 10? X dekat sini. X 13. X 13, Y 10. Okay? X 13, Y 10. Jadi pusat kita 13, 10. Jadi kita tulis balik kat sini. Okay, soalan B. Pembesaran pusat 13, 10. Okay. Kemudian faktor skala berapa? Okay, faktor skala. Kita mai balik sini. Okay. Kita ada 4 sisi. Okay, kita ada 4 sisi. Negatif 2. Kenapa boleh negatif? Kita ada 4 sisi dekat sini. Okay. Sisi mana yang kita nak guna? Seeloknya guna sisi yang bukan garisan sengit. Bukan garisan condong. Okay. Kalau boleh ambil yang menegak ataupun melintang saja. Lebih senang untuk kita buat kiraan. Okay. Jadi untuk soalan ini, garis yang sesuai dipilih ialah garisan ini. RU ni. Sebab dia melintang ke bawah. Okay, dengan yang ni. Okay, kamu lihat dekat sini, berapa kotak? Berapa kotak untuk, ini ialah objek. Ini ialah image. Berapa kotak untuk objek? Tepi ni, kelas tepi ni. Ni, berapa kotak kamu kira? Tiga. Okay, untuk image? Untuk image berapa? 1. Okay, jadi faktor skala kita mesti image di atas, objek di bawah. Okay, jadi faktor skala kita ialah 1/3. Boleh? Yang lain ada masalah? Alia boleh buat tak? Boleh ha? Syafiqah boleh buat tak? Syafiqah?
Jadi kita lihat soalan yang ketiga iaitu LMN. Okey, jadi kelas kamu ambil masa cuba buat. Dah sekarang boleh faham tak macam mana nak buat dah? Kalau kamu tengok cikgu buat, memang kamu payah nak faham. Okey? Kalau kamu tengok saja nampak macam boleh kan, tapi nanti bila buat sendiri akan jadi masalah. Jadi itu sebab cikgu minta kamu boleh buat sendiri. Okey? So sekarang ini adalah image. Ini adalah objek. Okey, lain kita sambung nak dapatkan pusat dan juga skala dia. Okey? Dapatkan pusat dan juga faktor skala. Cuba buat. M sambung ke M. Bawah ni jangan silap ini M. Bawah sambung ke atas. Yang N ini pula sambung kat sini. Okey, cuba buat. Kamu slow-slow buat 1, 2, 3 soalan, kamu akan semakin faham dah. Ini penting kalau SPM soalan ini, kamu boleh dapat 3 markah tau. Ada 3 markah dekat sini. Siap bagi tahu ya. Kamu ingat, garisan tu tidak semestinya dari titik ke titik saja. Kamu buat panjang pun tak apa. Sebab kadang-kadang kita punya pusat dia berada jauh. Okey, jadi kamu boleh buat panjang. Tidak mempengaruhi jawapan kamu. Buat lebih tak apa.
je. Okey ya. So berapa pusat kamu? Pusat pembesaran dia. Pembesaran X ialah 5. X ialah ni 3. 3. Dua. Okay, sini ya. Jadi X adalah 2. Y kita ialah? Y kita ialah 5. Y ialah 5. Negatif 5. Okay. So X ialah 2 dan Y ialah negatif 5. Ini adalah pusat pembesaran. Okay, selepas ni kita akan cari pula faktor skala. Okay, faktor skala seperti yang saya bagi tahu tadi, kita boleh gunakan panjang sisi. Cuma kamu lihat dekat soalan ini. Panjang sisi bagi ketiga-tiga sisi adalah garisan sengit. Okay, bila dia melibatkan garisan sengit, bila kita nak kira kotak dia adalah susah. Okay, susah kita nak kira. Jadi di sini, apa kata kita gunakan jarak titik dari pusat. Okay, kita boleh gunakan jarak titik dari pusat. Jadi kamu lihat, ini pusat kita. Okay, yang ini ya, saya tanda. Ini pusat. Jadi jarak dia ke image adalah yang ini. Kita ambil kira L. Sebab L adalah garis melintang. Okay, manakala sebelah kanan ini adalah jarak objek. Okay, jarak objek. Okay, jadi jarak objek berapa? Jarak image berapa? 3. Apa benda 3? Saya dapat negatif 6/3 boleh je. Mana datang negatif 6? Jarak tak ada negatif. Ya, jarak tidak ada negatif. Jarak kita kira sahaja. Jarak kamu pergi ke Penang, jarak kamu pergi ke Kulim, kita ada nilai saja kan. Kita tak boleh kata pergi Penang tu negatif ataupun pergi Kulim tu negatif, lawan arah tak ada. Ha? Jadi jarak kita ambil nilai sahaja. Jadi di sini dia mengambil kira 6 kotak untuk image. Okey, 6. Kemudian untuk objek 3. Okey, melibatkan 3. Jadi objek image bahagi dengan objek 6 bahagi 3. Bubuh negatif. Okay, jangan bubuh negatif. Boleh? Jarak dia 6 kotak dengan 3 kotak. Jadi ini kita akan dapat 2. Kemudian apabila tulis dekat sini, okay, si pembesaran pusat 2 negatif 5. Lepas tu faktor skala, okay, 6 per 3 iaitu 2 kan. Okey, kemudian di sini kenapa kita tulis negatif? Sebab image dan objek adalah arah bertentangan. Okey, image dengan objek adalah arah bertentangan. Okey, macam tu lebih sesuai. Okay, kalau kamu belajar, kamu tulis negatif 6 sebenarnya tidak sesuai sebab jarak, kita dah bagi tahu rumus dia ialah jarak. Jarak tak boleh ada negatif. Okay, so masa kamu buat pengiraan, abaikan negatif dia, kita ambil kiraan kotak dulu. Negatif tu nanti dekat akhir, last kali tulis jawapan baru kita tulis dekat sini. Okay, negatif. Menunjukkan objek dan image kita adalah berlawanan arah. Okay, boleh faham tak? Boleh yang ni? Okay, ha?
Yang lain? Liana? Syafika, okey? Boleh ha? So, ini adalah untuk soalan menentukan image dan objek. Nanti saya akan bagi latihan dalam buku teks. Cikgu harap kamu buatlah. Okey? Yang ini kamu kena lukislah buat. Lepas tu sama juga kamu kena tunjukkan langkah kerja dia. Okey, langkah kerja ialah lukis di atas graf dia lah. Okey, boleh ya? So, saya faham jawapan ada belakang tapi saya tak mau jawapan seperti ini saja. Saya nak yang ni. Saya nak nampak kamu conteng di dalam soalan tu. Baru nampak kamu boleh buat. Okey? Kalau yang ni dekat bahagian kotak-kotak tu bersih, maksudnya kamu salin jawapan. Okey? So, jawapan boleh rujuk kenapa lepas kamu buat, kamu boleh semak jawapan. Kenapa pusat kamu tak sama. Jadi kamu kenal pasti mana silap lah. Okey ya? Boleh faham yang ni ya? Jadi kita pergi kepada soalan yang ini. Berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey, sekarang dia bagi, contohnya A. Dia bagi A, B sahaja. Tapi dia tak bagi tahu kita siapa objek, siapa imej. Jadi dia nak kita mengenal pasti objek dan imej berdasarkan K, faktor skala. Okey, ini yang kita belajar tadi. Okey, pertama kita akan lihat saiz dia, kemudian satu ialah tanda dia. Okey, ulang kaji sedikit. Tadi kita belajar ada 3 kumpulan kan. Kumpulan pertama ialah K sama dengan 1. Okey, K sama dengan 1 maksudnya dia adalah sama saiz. Positif arah yang sama, kalau negatif arah bertentangan. Yang kedua, K yang melebihi 1. Okey, iaitu K dia adalah 2, 3, 4 dan sebagainya. Untuk kumpulan ini sama juga, positif bermaksud arah yang sama, negatif arah yang berlawanan. Dan saiz dia akan lebih besar. Imej lebih besar daripada objek. Yang ketiga ialah K berbentuk pecahan. Okey, berbentuk pecahan. Okey, bila dia berbentuk pecahan iaitu kurang daripada K kurang daripada 1, okey, maka imej adalah lebih kecil. Okey, imej lebih kecil daripada objek. Okey, dan seperti tadi, positif menunjukkan arah yang sama, negatif menunjukkan arah bertentangan. Okey, jadi kita lihat soalan A. Faktor skala K sama dengan 2/3. Okey, 2/3. Jadi kenal pasti di sini. Saya ada 3 kumpulan kan? Kumpulan 1, 2, 3. Okey, agaknya soalan A ini ialah kumpulan 1, 2 atau 3. Yang mana satu? K sama dengan 2/3. Dia adalah kumpulan 1, 2 atau 3. Kumpulan 1. Kalau kumpulan 1, K sama dengan 1. Tengok dekat sini. K sama dengan 1 tak? Ada tak? Tak ada kan? Boleh ya? Kita lihat satu persatu Ya, C. Okay. K sama dengan 1. Liana tengok sini. Ini bukan 1. Jadi bukan kumpulan 1. Kumpulan 2, K itu nombor yang besar. 2/3 bukan nombor besar. Kalau kamu tekan kalkulator, 2/3 ialah 0.66667. Okey, dia adalah bentuk pecahan yang kurang daripada 1. Nombor yang lebih kecil daripada 1.
1. Maka seperti yang Siddiq kata, dia adalah kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 menyatakan imej lebih kecil. Betul? Kumpulan 3 menyatakan imej adalah lebih kecil. Jadi kelas antara A dengan B, siapa objek, siapa imej? Siapa objek, A, siapa imej? A objek. A A objek. B imej. Okey, Siddiq kata A ialah objek, B ialah imej. Kita semak ah. Saya kata imej lebih kecil. Okey, betul. B lebih kecil. Maka di sini A adalah objek, B adalah imej. Soalan cuma minta kita tentukan objek dan imej. Jelas kelas? Okay, so sekarang kita lihat soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Pertama kita tengok yang ni dulu. Kenal pasti. Kumpulan 1, 2 atau 3? Kumpulan 2. Siapa jawab tadi? Okay, kenapa 2? 1.5. Okay, 1.5 lebih besar daripada 1. Jadi dia adalah kumpulan 2. Negatif ini kita tak payah mengambil kira sebab negatif itu hanya menunjukkan arah objek dengan imej. Memang pusat dekat sini dia seorang kiri, seorang kanan. Lawan arah. Memang negatif lah. Okay, jadi yang kita nak menentukan ialah 1.5. Jadi 1.5 ialah kumpulan yang kedua. Imej lebih besar. Jadi siapa objek, siapa imej? Objek dia R. Objek ialah R. Imej ialah S. Sebab imej kena besar. Okay, imej lebih besar. Okay, boleh ya? Kita lihat contoh 10. Melukis. Sekarang tadi kita soalan yang lukis. Kita yang sebut apa ciri-ciri dia. Mana pusat dia, mana dia punya pusat dan juga faktor skala. Jadi sekarang soalan bagi kita faktor skala. Pusat pun dia bagi dah. Kita kena lukis. Okay, macam mana kita nak lukis? K sama dengan 2. Okay, pertama, K sama dengan 2. Saya tahu dia imej mesti besar. Okay, kamu kena ada sedikit clue dulu. Imej kena besar. Ha? Dia kena 2 kali ganda. Contoh, pin ni yang garis atas tu 2. So, atas tu kena 4 lah. Bukan atas tu 4. Bermula dengan P. Okay, imej lebih besar. Okay, kemudian arah dia sama. Arah dia sama sebab dia positif. Okay, jadi seperti Siddiq kata tadi, K sama dengan 2 kali ganda, betul. Tapi cara dia lukis, okay, cuba kita ukur dari sini. P ke sini, 2 kotak. Okay, bukan maksudnya atas ni 4 kotak, salah. Okay, bukan maksud atas tu 4 kotak. Dia masih kira dari tempat yang sama. Jadi saya guna warna lain, warna hijau. Okay, jadi sekarang kiraan dia ialah dari sini ke sini, 4 kotak. Boleh faham? 2 kali ganda. Jadi titik yang pertama ini akan berada di sini. Okay, lepas tu kita lihat yang kedua pula. Sama. Sini 2 kotak. Okay, 2 kotak. Jadi kalau yang baru tu mesti 4. Semua kiraan mula dari P. Okay, jadi titik ni akan berada di sini. Boleh?
Okey ya. Jadi kalau kamu ambil 1-2 clue, kamu dah boleh lukis dah. Pertama, saya lukis ini, saya sambungkan, iaitu garisan ini. Okey, lepas tu kita rujuk garisan ini pula. Dia sengit kan? Hujung ke hujung, 1, hujung ke hujung, 2. Maksud saya hujung ke hujung tu ialah macam ni, hujung ke hujung. Kalau yang macam ni boleh kira. Kalau jenis yang macam ni dia tak boleh kira sebab kita tak tahu yang ni berhenti di mana. Kalau dari hujung ini ke hujung ini kita masih boleh kira dia sebagai satu kotak sengit. Okay, so yang ini 1, 2. So yang ini 1, 2, 3, 4. Okay, boleh? Di sini. Okay. Yang garisan ini pula, garisan ini, okay, saya guna hijau yang ini. Ini tak boleh kira. Jangan kamu kata ini ada 2 kotak lepas tu kamu lukis 2. Tak boleh. Sebab apa? Garisan dia. Perhatikan garisan dia. Okay, ya. Kamu perhatikan garisan. Saya ulang sekali lagi ya. Jenis garisan yang dia dari hujung pepenjuru ke pepenjuru, jenis yang macam ni, kita boleh kira 2. Jadi saya lukis dekat sini jadi 4. Okay. Tetapi kalau garisan yang macam ni sengit, okay, dia bukan melalui, okay, dia sengit macam ni. Dalam satu kotak tu dia sengit macam ni je. Kita tak boleh kira. Jangan guna yang ini. Jadi apa yang saya buat, saya akan buat jenis melintang. Okay, jadi saya tengok dekat sini. Titik ini dengan titik ini, tengah dia satu kotak. Betul tak? Satu kotak. Bermaksud kalau image dia akan jadi 2 kotak. 2 kali ganda. Okay. Jadi titik ini akan saya lukis dia di sini. So saya sambung ke sini dan sambung macam ni. Boleh faham? Okay. Saya ulang sekali lagi ya. Okay, saya ulang sekali lagi. Pertama, kita ambil titik yang boleh melintang dengan yang menegak dulu. Okay, so saya kira yang ini ada 1, 2 kotak. Okay, so untuk image dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Jadi image kita di sini. Yang pertama. Okay. Okay, titik ni ya. Titik ini bergerak ke sini. Boleh? Titik yang kedua, di sini jarak dia 2 kotak, maka image dia akan berganda 2, 4. Dia akan berada di sini. Okay, jadi sekarang titik warna purple ini dia akan pergi ke, saya guna bulatan, ke sini. Okay, ke sini. Boleh faham? Daripada pangkah pergi ke titik. Hijau pergi ke pangkah hijau, pergi ke titik hijau. Pangkah warna purple pergi kepada titik purple. Purple ialah image. Okay. Kemudian yang ketiga, saya nak kira yang ini. Tapi dia sebab dia dari pepenjuru ke pepenjuru. 1, pepenjuru ke pepenjuru. 2 kotak yang sengit. Okay. Yang sengit pepenjuru ke pepenjuru. Jadi saya pun kira lah. Dari sini mula kan. Hijau dari hijau mula. 1, 2. 1, 2. Betul tak? 4 Jadi yang warna merah pangkah ini dia akan mai kat sini. Okay, di mana di sini 4 kotak, di sini 2 kotak. Boleh? Okay. Sekarang yang warna oranye ni pula. Oranye ini nak ke mana? Saya tidak boleh gunakan garisan ini sebab ini bukan garisan yang pepenjuru ke pepenjuru. Begitu juga dengan yang bawah ini. Ini. Jadi jangan guna sebab senang buat silap. Jadi apa yang saya boleh buat, saya rujuk yang melintang ini.
Saya tahu jarak warna hijau dengan warna oranye adalah satu kotak. Okay, satu kotak. Maka apabila saya nak buat image, dia akan jadi double. So, satu kotak akan jadi dua kotak. Maka warna oranye ini, yang pangkah ini, dia mai kat sini. Okay. So, sekarang saya akan sambungkan semua image. Semua image adalah bentuk bulat. Betul? Semua image adalah bentuk bulat. Ini. Guna pembaris. Ini dengan yang ni. Jadi, sekarang ini adalah image yang saya hasilkan. Boleh? Ada soalan? Teacher. Ya? Ya. Ada teacher. Okey. Yang lain? Ya, kita lihat soalan yang kedua. Okey. Yang ni mencabar sikit. Tiga per empat. Kalau kamu tak tahu 3/4 tu berapa, kamu boleh tekan dia dalam kalkulator. Lihat untuk mengenal pasti sama ada nilai ini lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil. Okey? Sebab ini sangat penting. Kalau lebih besar, kita akan lukis besar. Kalau lebih kecil, kita akan lukis kecil. Okay, so kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.75. Memang dia kurang daripada kurang daripada 1. Jadi maksudnya, ini objek, nanti image yang kita lukis, dia akan jadi kecil, lebih kecil. Okay, lebih kecil. Okay, lebih kecil. Ya, macam mana kita nak lukis? Okay. Negatif bermaksud dia adalah lawan arah. So, ini adalah pusat. Jadi, objek kita sekarang berada di sebelah kiri, bermaksud image kita akan berada di sebelah kanan. Setuju? Okay, pusat objek di kiri, maka image akan berada di kanan. Okay, jadi sekarang kita mula kedudukan kita dah kenal pasti. Sekarang kita akan menguraikan dengan kiraan yang betul. Okay, so kita lihat di sini. Ini ialah image. Ini ialah objek. Betul? Sebab kita belajar faktor skala ialah image bahagi dengan objek. Jadi kita lihat. Dari titik ini ke objek, di sini ada 4 kotak. Bermaksud image kita, tengok, kalau 4 image kita ialah 3 kotak. Okay, di sini. 3 kotak. Boleh? Okay, kemudian kamu lihat yang ini ada 4 kotak. 4 kotak. Yang ini dari sini, dia akan jadi 3 sahaja. Macam mana nak buat dia jadi 3? 1/2 dekat atas, 1/2 dekat bawah. Apa 1/2 teacher? Sebab 1/2 tambah 1/2 baru dapat 3. Okay, sebab kita nak 3 kotak. Okay. Lepas tu, satu lagi, yang ini dia payah sikit. Ini, dalam ni. Dalam ini ada 4 kotak, yang kita dalam ni hanya boleh 3 je. Okay, maksudnya satu lagi garisan dia di belakang sini. Okay, tapi berapa panjang? Okay, tengok sini ya. 2, ya saya kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini 8, berapa untuk image?
Kalau objek dia 4, image dia 3 kan? Kalau objek dia 8, image berapa? Image dia asalnya 2. 2. Ini 1. 1. Logik enggak? 2 tambah 1 ni. Salah. Okey? Tengoklah, kalau dia 4, ini 3, betul tak? Kalau dia 8, darab 2 dapat 8. Ini dapat berapa? 6 lah. Jadi belakang ini kena 6 kotak. So 6 kotak dari sini kita kira macam mana dapat atas 3, bawah 3. Boleh? Atas 3, bawah 3. Jadi kamu sambung sahaja. Ini adalah image dia. Ya, ini adalah image dia. Boleh? Ini adalah kita kira. Satu lagi, kamu boleh gunakan pembaris, kamu sambung yang ni. Okay, kamu sambung dia. Kamu akan jumpa dia akan macam ni. Okay, kalau sambung sini, dia akan kena kat sini. Okay, kamu buat panjang je. Okay, kamu panjangkan yang ni dengan yang ni. Lepas tu yang ini, kamu buat dia sambung ke pusat. Kamu sambung dia ke pusat, buat panjang, kamu akan jumpa. Kamu boleh sambung semua titik dia. Okay? Ada masalah tak? Ada soalan? Kita lihat lagi satu. Lukis. Okay, sekarang lukis objek. Tadi kita lukis image. Sekarang kita lukis objek. Okay. K sama dengan 1/2. Maksudnya, image kecil. Objek besar. Betul? K 1/2. Okay. So, sekarang dia suruh kita lukis objek. Bila suruh lukis objek bermaksud ini adalah image. Image kecil, objek besar. Jadi kita kena lukis objek yang lebih besar. Okay, separuh setengah. Okay, setengah. Okay, jadi sekarang apa yang kita boleh buat? Kamu lihat sini, sambung, guna pembaris, sambung ini dulu, buat panjang. Okay. Lepas tu, saya sambung lagi. Saya cuma nak dapatkan di mana, nak tahu di mana terletaknya objek kita. Okay, saya nak tahu di mana objek kita. Okay, jadi sekarang saya mula kira. Tengok jarak dia ialah, ini ialah 2. 2. Okay. Jadi objek dia mesti berganda lah. Sebab di sini kita kata objek lebih besar. Kalau ini 2, objek akan jadi 4. Okay, tambah lagi 2 akan jadi 4. Maksudnya objek dia di sini. Garisan dia di sini. Okay, so garisan objek ialah di sini. Kenapa saya tahu panjang dia macam ni? Sebab saya dah lukis 2 ini. Betul tak? Saya dah lukis dah.
Boleh? Maksudnya dari ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Lepas tu kita boleh buat lagi, sambung. Saya guna warna. Okey, saya sambung dari sini. Saya sambung garis sebab saya nak buat titik ni ya. Saya buat titik ni, saya buat garis. Okey. So sekarang tujuan saya nak lukis titik ni. Ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi? Okey, so kamu lihat ya. Yang ini di sini kan titik dia. Jarak dia dari P. 2, 4. Betul? Jarak dia dari P sini. 4 kan? Bermaksud double akan jadi 8. Jadi di sini. Sorry. 2, 4 di sini. Okay, double. 4 lagi. Okay, jadi garisan kita dia akan sambung dari sini tadi. Sambung mai kat sini. Okay, kalau kamu dah tahu bentuk seperti ini, kamu dah boleh buat dah ikut sebiji dengan image kita. Okay, ikut image kita. Dari sini ke sini. Ikut dia. Okay, kemudian sambung lagi. Dari sini sambung ke bawah. Okay, at last dari sini sambung tutup dia. Okay, boleh semak tengok dalam ini ada 4. So kalau yang baru ini mesti 8. Boleh? Ataupun kamu boleh juga guna dia 2 kali ganda sebab ini bermaksud objek di atas. Sorry. Image di atas. Objek di bawah. Maksudnya objek mesti 2 kali ganda. Kalau image 1, objek jadi 2. Sebab yang kita lukis ialah objek, terbalik. Selalunya kita lukis image. Selalunya kita lukis image. Okay, kamu boleh buat garisan-garisan ini, kamu lihat semua garisan-garisan ini akan menunjukkan ke mana pergi kita punya objek. Okay, cuba kamu perasan, cuba kamu tengok dekat sini. Yang ini, dia mai kat sini. Ikut garisan merah tu. Kemudian yang ini, dia akan pergi ke sini. Masih lagi berada di atas garisan merah. Puncak dia, mai kat sini. Garisan purple. Oren ni, tengok dekat sini. Nampak tak? Yang ni mai kat sini. Setiap satu dia akan berada di garisan yang sama. Okay. Yang saya ni, sebab saya tak guna garis putus-putus. Okay. Kalau kamu lukis dalam buku, seeloknya yang ini gunakan garisan putus-putus ya. Garisan putus-putus. Bagi dia nampak sikit. Okay. Jadi sekarang kita lihat B pula. Okay. Untuk B. K sama dengan negatif 3. Maksudnya, arah bertentangan
Lepas tu sebab dia 3 kan, image besar. Okay, jadi ini image. Nanti kita nak lukis, objek dia akan jadi kecil lah. Okay, objek akan jadi kecil. Kecil 3 kali ganda. So sekarang image berada di kanan, bermaksud objek kita akan berada di sebelah kiri. Okay, objek kita akan berada di sebelah kiri. So kamu boleh juga sekarang guna macam tadi, buat garisan putus-putus. Kita nak tengok, okay, titik ni nak pergi ke mana? Mesti lalu dekat pusat. Okay, mesti lalu dekat pusat. Okay, jadi kita lihat jarak ni berapa. P dari sini kan. Okay, jarak ni. 2, 4, 6. Ada 6 kotak. Ada 6 kotak. Jadi, objek kita mesti 3 kali ganda kecil. Okay, 3 kali ganda kecil. So, 6 bahagi 3. Okay, 6 bahagi 3. Jadi, kita dapat 2 sahaja. So, jarak dia 2 sahaja. Bermaksud titik kita akan berada di sini. 2 kotak. Di atas garis lah. Boleh faham? Titik ni. Okay, jadi ini 6 kotak jarak dia. Sebelah ni kita tahu. Dia mesti 3 kali ganda lebih kecil. Jadi 2 kotak sahaja. Tapi 2 kotak sahaja, kita nak titik di mana? Itu sebab kita buat garisan hijau. Dia mesti berada di atas garisan hijau. Okay, boleh? Kita buat lagi garisan yang kedua. Saya guna garisan hijau lagi ya. Okay, saya nak titik ini pula. Titik ni pula. So, saya buat panjang dulu. Melalui pusat. Okay, melalui pusat. Okay, melalui pusat. Jadi sekarang saya semak. Berapa panjang arah ini sampai ke titik ni. Ke P. Ke P. So, dia ada 6. Okay, 6. Jadi bahagi 2. Bahagi 3, kita akan dapat 2 kotak ke kiri. 2 kotak di kiri. Jadi titik tu berada di atas garisan hijau. Okay, jadi guideline kita, garis putus-putus kamu tu yang warna hijau tu. Okay, seterusnya saya guna apa? Okay, bagi belakang ni. Line ini pula. Lalu dekat pusat juga. Okay, lalu dekat pusat. Okay. So sekarang kita lihat jarak ni dari P. Titik ni dari P. Berapa? 12. Ada 12. So 12 sebab kita 3 kali ganda, kita bahagi 3, kita akan dapat 4. Maksudnya sebelah kiri kena 4. 4. So di manakah garisan ini, okay, yang ada sentuh dengan warna purple? Kat sinilah warna purple. Okay, boleh? Okay, kita ulang benda yang sama. Saya buat lagi garisan purple yang kedua. Saya nak cari titik ni pula. Melalui P. Okay. So sekarang kita ukur lagi garisan ini sampai ke bahagian ini ya. Dengan P. P ialah garis ini. Berapa? 12. Okay. Saya kira dapat 12. Okay. Bahagi 3. Masih lagi 4. Jadi kita lihat sebelah kiri kena 4. 4. Okay. Garisan 4 yang kena dengan warna purple ialah sini. Okay. Jadi at last jawapan kita ialah yang ni. Ini objek kita.
Ini ialah objek. Okey, boleh? Boleh kelas? Ada soalan setakat ni tak? Okay, so kamu kena cuba buat latihan. Saya akan bagi latihan dalam group. Kamu cuba buat. Okay, so yang ini nanti saya akan send link. Kamu tengok balik lah macam mana cikgu buat. Okay, semua ini nota tak perlu salin. Tak perlu salin. Okay, tak perlu salin. Tak faham, kamu rujuk video. Okay, tak faham, kamu rujuk video. Sebab kalau saya bagi nota macam ni, kamu salin pun, kamu tak tahu macam mana proses kita buat kan. Jadi kamu kena tengok video untuk faham. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita berhenti di sini saja untuk hari ini. Jadi untuk esok kita sambung sikit. Okay, ataupun esok kita boleh bincang jawapan bagi latihan. Okay kelas? Okay, so kita jumpa lagi esok. Okay, terima kasih semua.